Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Hafiz bin Abdul Aris, merupakan pegawai teknologi makanan yang bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Raub Pahang. Aspek keselamatan dan kebersihan makanan merupakan salah satu perkara penting yang perlu dititik beratkan oleh semua pengendali makanan dalam memastikan makanan yang dihasilkan itu selamat dan juga boleh mengelakkan kejadian keracunan makanan. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan slide seterusnya berkenaan dengan aspek keselamatan dan kebersihan makanan dalam penyediaan makanan. Mari kita sama-sama melihat pembentangan mengenai aspek keselamatan dan kebersihan dalam penyediaan makanan. Saban hari kita sering kali mendengar berita mengenai kejadian keracunan makanan yang berlaku sama ada di kenduri maupun kejadian yang berlaku di premis, kantin dan juga dapur asrama. Kejadian keracunan makanan ini berlaku disebabkan oleh penyediaan makanan yang tidak bersih dan juga selamat. Antara isi kandungan untuk pembentangan pada kali ini, yang pertama ialah pengenalan dan objektif. Yang kedua, definisi berkaitan dengan perkara-perkara yang terdapat dalam akta makanan. Yang ketiga ialah bahagian 1, pendaftaran premis. Yang keempat, bahagian 2, keperluan pekerja. Yang kelima, bahagian 3, susun atur premis. Yang keenam, bahagian 4, kebersihan dan penyelenggaraan premis. Yang ketujuh, bahagian 5, pelupusan sisa pepejal. Yang ke-8, bahagian 6, penerimaan bahan mentah dan penyimpanan. Yang ke-9, bahagian 7, kawalan proses. Yang ke-10, bahagian 8, peralatan dan perkakasan dapur. Dan yang terakhir, bahagian 9, kawalan makhluk perosak. Pengenalan dan objektif untuk keselamatan makanan di premis ini merangkumi iaitu pengenalan. Keselamatan makanan di premis adalah penting untuk memastikan keperluan, kebersihan dan juga keselamatan makanan yang lebih terjamin bagi mengelakkan kejadian keracunan makanan di premis makanan. Objektif keselamatan makanan di premis ini adalah sebagai panduan kepada pengusaha catering makanan bagi mematuhi kehendak peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 dalam penerimaan bahan mentah, penyimpanan, pengendalian, penyediaan dan penghidangan makanan supaya selamat dan terjamin kebersihannya. Definisi bagi premis adalah suatu ruang atau kawasan di mana seseorang melakukan sesuatu aktiviti menyediakan bahan makanan dan memasak. Manakala bagi definisi pengendali makanan ialah orang yang terlibat secara langsung dalam menyediakan makanan, menyentuh makanan atau permukaan yang menyentuh makanan dan mengendalikan makanan yang berbungkus atau tidak berbungkus atau perkakas. Manakala bagi definisi pembersihan pula ialah proses membuang kekotoran, sisa makanan, habuk, gris atau lain-lain bahan pencemar yang boleh menjejaskan kesihatan. Manakala definisi bagi pencemaran ialah kemasukan atau kehadiran bahan pencemar dalam makanan atau persekitaran makanan dari sumber fizikal, kimia atau mikrobiologi. Kebersihan makanan pula didefinisikan sebagai semua langkah dan syarat yang diambil untuk mengawal bahaya dan memastikan keselamatan makanan yang sesuai untuk kegunaan manusia dengan mengambil kira penggunaan yang dimaksudkan. Dan definisi yang terakhir ialah penyahbekuan. Penyahbekuan ialah proses mencairkan makanan sejuk beku dan memastikan tiada sisa ais pada makanan tersebut. Untuk bahagian 1 iaitu pendaftaran premis. Pendaftaran premis adalah wajib di bawah keperluan peraturan kebersihan makanan 2009 iaitu semua premis makanan hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Premis juga diberikan pendaftaran secara percuma. Slip pendaftaran adalah sah selama 3 tahun dan perlu diperbaharui selepas 3 tahun. Pendaftaran premis boleh dibuat secara atas talian ataupun online di laman web
Food Safety Information System Malaysia, forsim.moh.gov.my. Pengusaha perlu mempamerkan slip dan bukti pendaftaran premis di premis masing-masing. Jika tuan-puan lihat di skrin tuan-puan, itu adalah muka hadapan laman sesawang untuk pendaftaran premis, iaitu laman web Forsim. Tuan-puan boleh mendaftar dan membuat akaun dalam laman web Forsim tersebut. Untuk bahagian 2, keperluan pekerja bagi pengendali makanan yang terlibat dalam penyediaan makanan. Pemeriksaan kesihatan dan vaksinasi adalah perkara pertama yang perlu diambil kira oleh setiap pengendali makanan. Pengendali makanan perlu menjalani pemeriksaan kesihatan dan juga mendapatkan suntikan vaksin untuk mencegah penyakit typhoid. Keperluan yang kedua ialah latihan pengendali makanan. Latihan pengendali makanan ini wajib dihadiri oleh semua pengendali makanan di sekolah latihan pengendali makanan yang telah mendapat pengiktirafan oleh KKM. Tempoh masa bagi latihan ini adalah selama 3 jam. Sijil akan diberikan kepada peserta latihan pengendali makanan dan sijil tersebut boleh diguna pakai seumur hidup. Untuk bahagian 3, iaitu susun atur premis. Susun atur premis, bagi rekaan susun atur, pengusaha hendaklah memastikan susun atur selamat daripada pencemaran dan juga pencemaran silang. Susun atur premis boleh mengelakkan pencemaran silang dan memudahkan aktiviti pencucian dijalankan. Susunan yang baik juga mempunyai laluan pemprosesan sehala sama ada bentuk U atau L. Bermaksud di sini tiada persilangan antara setiap laluan yang boleh menyebabkan pencemaran silang. Selain itu, penzonan perlu dikenal pasti bagi kawasan proses berisiko rendah, sederhana dan tinggi bagi mengelakkan pencemaran silang. Kedudukan tandas tidak terbuka terus ke kawasan pemprosesan. Sekiranya ianya terbuka terus, hendaklah dipastikan pintu tandas sentiasa tertutup semasa proses penyediaan makanan berlaku. Arah pergerakan pekerja juga hendaklah dipastikan tidak bersilang antara satu sama lain. Keperluan bilik persalinan yang perlu dipastikan oleh pengusaha kantin dan juga dapur asrama. Yang pertama, premis perlu disediakan ruang atau bilik persalinan yang mempunyai perkara berikut, iaitu menyediakan rak kasut yang berlainan bagi kasut kotor atau bersih, mempunyai sinki cuci tangan dan sabun untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kawasan proses, menyediakan loker berkunci atau almari untuk menyimpan barang-barang peribadi pengendali makanan, serta menyediakan pakaian pelindung seperti apron, penutup kepala dan juga kasut bertutup. Kemudahan tandas juga perlu disediakan di semua premis penyediaan makanan. Premis perlu disediakan sinki cuci tangan yang mencukupi, dilengkapi dengan perkara berikut, iaitu seperti menyediakan sabun cecair yang bekas di dalam bekas dispenser, dilengkapi dengan sinki cuci tangan, disediakan tong sampah yang berpenutup dan juga disediakan tuala kertas atau pengering tangan automatik untuk mengeringkan tangan. Tuala tangan juga boleh digunakan dan tuala tangan tersebut hendaklah khusus untuk penggunaan selepas keluar dari tandas sahaja. Untuk bahagian 4, kebersihan dan juga penyelenggaraan premis. Kebersihan dan penyelenggaraan premis perlu dilakukan oleh semua pengusaha kantin dan juga dapur asrama. Kebersihan premis hendaklah kekal dalam keadaan baik, bersih dan kemas pada setiap masa. Sampah dan barang-barang yang tidak digunakan perlu dikeluarkan dari premis bagi mengelakkan kemasukan atau menjadi sarang makhluk perosak.
premis perlu dibersihkan sekurang-kurangnya sekali sehari. Berikut adalah jadual pencucian premis yang boleh diguna pakai oleh pengusaha premis makanan. Yang pertama, sekiranya peralatan tersebut atau perkara tersebut digunakan secara kerap pada setiap kali penyediaan makanan, hendaklah dibersihkan dengan kekerapan setiap hari. Contohnya seperti tong sampah, lantai, longkang dan juga food trap. Bagi peralatan ataupun perkakasan yang boleh dibersihkan dengan kekerapan setiap minggu, boleh dibersihkan sekiranya terdapat kekotoran pada peralatan tersebut. Disarankan untuk menjalankan pencucian bagi perkara berikut seperti lampu, tingkap, kitchen hood, siling dan dinding dengan kekerapan setiap minggu. Kaedah pencucian peralatan yang disarankan adalah dengan menggunakan 3 step kaedah pencucian, iaitu yang pertama, rendam dengan air yang bersih iaitu pencucian, kemudian bilas dengan air, dan yang ketiga sanitasi sama ada menggunakan sanitizer, deterjen ataupun menggunakan air panas. Dan yang keempat, peralatan tersebut hendaklah dikeringkan. Premis dan peralatan perlu berada dalam keadaan bersih, baik dan diselenggara. Program pencucian dan penyelenggaraan perlu pemantauan, dilaksanakan secara berkala dan didokumen. Jadual pencucian peralatan untuk bagi peti sejuk beku, kekerapan yang disarankan apabila perlu. Tetapi sekiranya jika lapisan air tebal, ianya hendaklah segera dibersihkan atau disarankan setiap bulan ataupun setiap minggu. Bagi peralatan memasak yang digunakan pada setiap hari, disarankan untuk dijalankan aktiviti pencucian setiap hari selepas memasak. Ini untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa bersih dan tidak dapat mencemarkan makanan semasa proses penyediaan makanan berlaku. Manakala bagi peti sejuk dingin, kekerapan untuk pembersihan pula ialah jika lapisan ais tebal atau sekurang-kurangnya setiap bulan atau setiap minggu. Peralatan dan juga perkakasan seperti peti sejuk dan juga kitchen hood atau kitchen stove perlu diselenggara sekurang-kurangnya 1 kali atau 2 kali setahun. Penyelenggaraan ini penting untuk memastikan peralatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Contohnya seperti peti sejuk beku perlu diselenggara 1 kali setahun bagi memastikan suhu penyimpanan dalam peti sejuk tersebut dapat mencapai suhu yang optimum penyimpanan bahan mentah di dalam peti sejuk tersebut. Untuk bahagian 5 iaitu pelupusan sisa pepejal. Pelupusan sisa pepejal yang perlu diambil kira oleh pengusaha adalah pengusaha perlu memastikan melupuskan sisa pepejal dengan sempurna dengan tong sampah hendaklah dilapik dengan karung plastik dan sentiasa ditutup. Tong sampah perlulah dari jenis yang dibuka secara menggunakan kaki iaitu foot operated. Sampah perlu dibuang setiap kali tong sampah penuh dan tong sampah perlu dibersihkan setiap hari. Bagi premis makanan yang mempunyai fasiliti rumah sampah hendaklah dipastikan bersih setiap kali penyediaan makanan berlaku. Sisa makanan dari rumah sampah hendaklah dibuang keluar setiap hari. Untuk bahagian 6 iaitu penerimaan bahan mentah, pengusaha perlu menitik beratkan spesifikasi bahan mentah yang
baik bagi memastikan bahan mentah yang digunakan adalah dalam keadaan yang baik dan juga segar. Spesifikasi bahan mentah kering dan juga bahan mentah basah yang disarankan untuk pastikan bahan tersebut bersih dan juga selamat. Contohnya seperti makanan yang berprotein, iaitu isinya pejal dan juga anjal. Keadaannya masih lagi elok, kulit cerah dan nampak segar, tidak berbau busuk dan juga tidak lebam. Sama juga bahan mentah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan hendaklah segar, tidak berkulat atau berulat. Bagi bahan mentah telur pula, hendaklah dipastikan telur tersebut tidak retak atau pecah, kulit bersih dan tiada kesan najis. Ini kerana telur adalah punca pencemaran kepada bakteria Salmonella yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Bahan mentah yang dibungkus dalam pembungkus tin atau kotak hendaklah dipastikan tidak kemek, koyak atau pecah, tidak berkarat, tidak mengelembung, tidak tamat tarikh luput. Manakala bagi bahan kering pula hendaklah dipastikan tidak lembap atau basah, tidak reput, berkilat dan tiada serangga atau bahan asing. Sekiranya terdapat penggunaan ais di premis penyediaan makanan, pastikan bekalan ais diperolehi daripada pembekal yang berlesen dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan membeli ais di dalam paket ini. Pastikan tidak membeli ais di dalam paket kerana dikhawatiri pencemaran ais adalah tinggi. Untuk penyimpanan bahan mentah, penyimpanan pada suhu kurang daripada negatif 18 darjah Celsius adalah untuk penyimpanan peti sejuk beku. Manakala untuk penyimpanan dalam peti sejuk dingin, suhu yang disarankan adalah di antara julat negatif 1 hingga 10 darjah Celsius. Manakala bagi penyimpanan bahan mentah kering pula, pastikan bahan mentah tersebut disimpan dalam bilik yang mempunyai pengudaraan yang baik, pencahayaan yang mencukupi dan juga dinding yang sentiasa kering. Penyimpanan dalam peti sejuk beku, daging dan juga ikan disimpan dalam ruang sejuk beku pada suhu kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Peti sejuk tersebut hendaklah diselenggara dengan baik dan berfungsi dengan sempurna. Bahan mentah hendaklah disimpan mengikut kapasiti yang ditetapkan oleh manual penyimpanan dalam peti sejuk, iaitu tidak menyimpan makanan sejuk beku melebihi muatan, kerana penyimpanan yang melebihi muatan boleh menyebabkan bahan mentah tersebut rosak kerana suhu tidak dapat mencapai suhu penyimpanan yang optimum. Bahan mentah basah hendaklah dibersihkan dengan sempurna sebelum disimpan dalam bekas yang berpenutup. Seperti dalam gambar rajah di sebelah kanan tuan-puan boleh lihat makanan ataupun bahan mentah tersebut disimpan dalam bekas plastik kontainer yang bertutup dan telah dibersihkan sebelum disimpan. Sekiranya terdapat bahan makanan yang digunakan, iaitu bahan makanan tersebut adalah sedia dimakan seperti aiskrim dan juga bekalan ais, bahan makanan tersebut hendaklah disimpan secara berasingan daripada bahan mentah yang lain. Untuk penyimpanan dalam peti sejuk dingin, pastikan sayur dan juga buah yang telah dibersihkan dipotong, disimpan dalam ruang peti sejuk dingin pada suhu kurang daripada 10 darjah Celsius. Sayuran dan buah-buahan perlu dibasuh terlebih dahulu dan dikeringkan, kemudian disimpan di ruang bekas sayur. Produk tenusu, bahan ramuan kisar, tahu dan bahan makanan mudah rosak perlu disimpan pada suhu kosong hingga 4 darjah Celsius.
Letakkan bahan makanan mentah yang menitis dalam bekas bertutup yang sesuai dan diletakkan di tingkat bawah dalam ruangan pendingin. Ini kerana kita ingin mengelakkan berlakunya titisan air yang boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan yang disimpan di dalam peti sejuk dingin tersebut. Gunakan bekas berpenutup yang berbeza untuk mengasingkan makanan mentah yang telah dimasak dan makanan yang belum dimasak. Jangan simpan makanan yang telah dimasak di dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Maksimum penyimpanan adalah 3 hari sahaja. Cara untuk memeriksa suhu peti sejuk beku dan peti sejuk dingin adalah yang pertama dengan menggunakan kaedah periksa suhu. Suhu diperiksa sekurang-kurangnya 2 kali, iaitu pada masa pagi dan juga petang. Pemeriksaan adalah dengan menggunakan termometer dan hendaklah dipastikan termometer tersebut berfungsi dengan baik. Cara pemeriksaan adalah dengan meletakkan termometer di rak tengah secara menegak atau dimasukkan di dalam cawan kaca. Pastikan tidak menyentuh besi rak ataupun tidak menyentuh dinding cawan yang dimasukkan termometer tersebut. Biarkan sehingga suhu stabil, iaitu anggaran 10 minit bagi peti sejuk dingin dan 15 minit bagi peti sejuk beku. Rekod bacaan suhu perlu direkodkan dalam borang yang dibuat oleh pengusaha bagi memastikan rekod bacaan suhu dapat dipastikan dilaksanakan di premis tuan-puan. Bagi penyimpanan kering pula, penyimpanan kering yang terdapat di dalam premis penyediaan makanan adalah seperti rak perlu dijarakkan 15 cm dari dinding dan 20 cm dari lantai. Bahan makanan kering perlu dilabelkan dalam bekas penyimpanan makanan dengan tarikh penerimaan dan juga tarikh luput. Bahan makanan seperti beras, kacang, tepung dan rempah ratus perlu disimpan dalam bekas kedap udara, dan pengusaha perlu mengamalkan sistem first in first out, iaitu barang baru yang diterima dimasukkan dahulu dan barang lama dikeluarkan untuk digunakan semasa penyediaan makanan. Bahan mentah tidak boleh diletakkan secara terus di atas lantai. Sekiranya hendak diletakkan di atas lantai atau tidak di atas rak, ianya perlu dialas dengan papan ataupun jenis pelet plastik supaya ianya tidak berlaku pencemaran kepada bahan mentah tersebut. Bagi penyimpanan peralatan, perkakas dan juga bahan pencuci, hendaklah dipastikan penyimpanan semua peralatan atau perkakas di tempat yang sesuai dan juga bersih. Peralatan dapur yang tidak digunakan perlu disimpan dalam sebuah bilik atau ruang khas dengan susunan yang teratur. Tempat atau ruang khusus perlu disediakan bagi penyimpanan bahan dan alatan mencuci dan terasing daripada tempat penyimpanan dan simpanan bahan makanan. Untuk bahagian 7, iaitu kawal proses. Cara untuk menyah beku bagi bahan makanan protein seperti ayam, daging, ikan beku perlu dinyah beku dengan sempurna bagi mengelakkan pertumbuhan bakteria. Penyahbekuan boleh dilakukan dengan dua kaedah, iaitu yang pertama dengan menggunakan kaedah peti sejuk dingin, iaitu bahan mentah tersebut disimpan dalam peti sejuk dingin dengan julat suhu antara -1 hingga 1 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius selama semalaman, dan hendaklah dipastikan titisan air ataupun darah drip daripada bahan mentah tersebut dialirkan keluar dan tidak menitis
mengenai bahan mentah makanan yang lain. Untuk kaedah yang kedua untuk penyahbekuan adalah dengan menggunakan kaedah alih di bawah air yang mengalir. Masukkan bahan mentah tersebut dalam bekas plastik dan rendam dan letak di bawah air paip yang mengalir tidak melebihi 2 jam. Untuk proses memasak pula, proses memasak merupakan proses yang kritikal dalam penyediaan makanan untuk memastikan makanan tersebut selamat dan berkualiti. Panduan keselamatan bagi proses memasak adalah seperti berikut. Bagi proses menggoreng dan juga merebus, pastikan minyak ataupun air rebusan mencapai suhu selamat iaitu 80 darjah Celsius. Pastikan bahan mentah terendam sepenuhnya di dalam minyak atau air rebusan. Pastikan bahagian tengah ayam, daging, ikan masak dengan sempurna iaitu tiada kesan darah dan daging tersebut masak dengan sempurna. Untuk kawalan proses makanan sedia dimakan pula, bagi contoh menu sandwich inti sardin atau tuna, kawalan proses yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, bersihkan tin sardin atau tuna. Basuh tangan sebelum hendak mengendalikan sandwich tersebut. Masak sardin atau tuna sehingga sempurna. Letakkan di dalam bekas yang bersih. Pakai sarung tangan plastik dan juga penutup mulut semasa penyediaan sandwich. Menggunakan pisau dan juga papan pemotong yang bersih. Balut bekas sandwich dengan plastik. Dan sandwich hendaklah dihidang pada suhu bilik tidak melebihi 2 jam selepas penyediaannya. Perlu diingatkan, sandwich perlu disimpan di dalam peti sejuk dingin, julat suhu 0 hingga 4 darjah Celsius sekiranya dihidang melebihi 2 jam. Bagi menu ulam-ulaman pula, kawalan proses yang perlu dititik beratkan adalah dengan merendam sayur di dalam air yang bersih. Hendaklah bersihkan dan toskan ulam-ulaman tersebut. Memakai sarung tangan plastik dan juga penutup mulut semasa penyediaan ulam. Menggunakan pemotong yang dihaskan untuk pemotongan sayur-sayuran. Letak di dalam bekas bersih dan juga dibalut dengan plastik. Hendaklah diingatkan jangan hidangkan ulam yang tidak dibasuh dengan bersih kerana ianya boleh tercemar dengan kuman dan juga bakteria. Bagi kawalan proses penghidangan pula, hendaklah dipastikan menggunakan perkakasan yang bersih untuk penghidangan seperti penyepit atau sudu. Perkakasan tidak boleh bercampur untuk makanan yang berlainan. Contohnya, ayam mentah tidak boleh bercampur dengan ayam yang telah dimasak. Tidak menggunakan tangan secara langsung dalam pengendalian makanan yang dihidangkan. Makanan yang dihidangkan perlu dilindungi daripada segala pencemaran di persekitaran yang terkawal. Ini bermaksud makanan tersebut hendaklah sentiasa ditutup dan tidak disusun secara bertindik atau bertindan. Makanan yang dihidangkan sejuk perlu dihidangkan pada suhu dingin. Dan bagi makanan yang dibungkus perlu dilabelkan dengan panduan makan pada bungkusan makanan tersebut. Contoh penandaan label yang perlu dipraktikkan oleh pengusaha kantin dan juga dapur asrama adalah dengan meletakkan tarikh makanan tersebut disediakan dan juga cara kaedah atau cara untuk makanan tersebut dimakan, iaitu makan sebelum masa pagi ataupun petang. Makanan perlu dihidang pada suhu bilik tidak lebih dari 4 jam dari ianya siap dimasak dan hendaklah dipastikan suhu tidak kurang daripada 60 darjah Celsius. Jika suhu makanan tersebut kurang daripada 60 darjah Celsius dan tidak dihidangkan, ianya hendaklah dilupuskan.
Hendaklah diingatkan bahawa suhu penyimpanan zon bahaya adalah di antara 5 darjah Celsius hingga 63 darjah Celsius. Suhu penyimpanan zon bahaya ini merangkumi suhu penyimpanan pada suhu bilik, iaitu 27 darjah Celsius. Suhu penyimpanan zon bahaya ini merupakan suhu yang boleh menyebabkan makanan tersebut cepat rosak dan pembiakan kuman tersebut boleh berlaku dengan pantas. Hendaklah diingatkan bahawa prinsip untuk makanan tersebut makan adalah dalam tempoh masa 4 jam dari ianya siap disediakan. Untuk bahagian 8 iaitu peralatan dan juga perkasan dapur, bagi kawalan pencemaran silang, disarankan untuk menggunakan alat pencucian yang berasingan untuk membersihkan kawasan yang berlainan tahap kebersihannya. Gunakan tuala, apron, mop dan kasut yang berasingan bagi setiap tugas, misalnya untuk mengelap perkakas peralatan, mengelap meja dan juga mengelap tangan. Gunakan kod warna atau corak yang berbeza untuk membezakan penggunaan tuala, apron, mop, kasut tersebut. Cuci selalu dengan air panas dan juga sabun. Kod warna bagi kawasan kotor disarankan untuk menggunakan kod warna merah, iaitu seperti kawasan tandas, lantai dan juga kawasan penerimaan bahan mentah. Bagi kawasan meja makan, permukaan meja penyediaan makanan, lantai kawasan penyedia makanan, disarankan untuk menggunakan kod warna biru. Manakala kod warna hijau pula disarankan untuk digunakan bagi peralatan dan juga perkakasan yang bersih. Dan bagi kod warna kuning digunakan untuk kawasan pemprosesan seperti lantai, stor bahan mentah dan juga bilik persalinan. Berikut adalah contoh kod warna yang boleh diguna pakai oleh pengusaha. Yang pertama, apron berasingan mengikut kod warna untuk kawasan yang berbeza. Pengasingan kasut yang bersih dan juga kasut yang kotor, serta peralatan pencucian yang berlainan warna mengikut kawasan. Contohnya, kawasan bersih menggunakan peralatan pencucian yang berwarna biru dan peralatan berwarna merah pula digunakan untuk kawasan pemprosesan yang kotor. Untuk bahagian 8 iaitu kawalan makhluk perosak. Kawalan makhluk perosak hendaklah dipastikan tiada bukaan atau lubang pada premis makanan untuk mengelakkan kemasukan makhluk perosak. Hendaklah sentiasa dipastikan premis makanan sentiasa dalam keadaan bersih. Pengusaha hendaklah memastikan longkang serta saliran tidak tersumbat dan dalam keadaan yang baik. Pengusaha hendaklah memastikan tong sampah sentiasa bertutup dan diikat rapi. Pengusaha juga hendaklah menggunakan perkhidmatan syarikat kawalan perosak bagi menguruskan sistem kawalan makhluk perosak dalam premis makanan. Perkara yang boleh disarankan untuk digunakan adalah seperti yang pertama, perangkap lalat dan juga perangkap tikus boleh diletakkan di dalam premis penyediaan makanan. Berikut adalah senarai rekod yang boleh diguna pakai oleh pengusaha premis kantin dan dapur asrama. Contoh rekod yang boleh digunakan adalah seperti maklumat pembekal. Maklumat pembekal ini hendaklah direkodkan di premis penyediaan makanan seperti nama pembekal, alamat dan jenis barang yang dibekalkan. Rekod yang kedua adalah rekod penerimaan bahan mentah, sama ada bahan mentah kering dan juga basah, nama bahan mentah tersebut, kuantiti diterima, tarikh luput dan sekiranya terdapat kuantiti yang ditolak perlu direkodkan.
Untuk rekod penerimaan makanan daripada pembekal luar, pengusaha perlu merekodkan nama makanan, kuantiti, nama dan juga alamat pembekal ini untuk memastikan makanan tersebut dipastikan diambil daripada mana, bagi memastikan makanan tersebut adalah selamat. Dan rekod seterusnya adalah rekod nyah beku, tarikh dan juga masa proses nyah beku tersebut dilaksanakan dan kaedah nyah beku yang diguna pakai. Untuk rekod memasak pula boleh digunakan untuk setiap menu dan jenis sajian yang disediakan. Dan rekod yang seterusnya adalah rekod pemantauan suhu bagi peti sejuk dingin dan juga peti sejuk beku, sama ada menggunakan tarikh yang sesuai dan juga peralatan yang sesuai. Pastikan keracunan makanan dapat dielakkan oleh semua pengusaha kantin dan juga dapur asrama. Sekiranya mendapatkan makanan daripada pembekal luar, pastikan makanan tersebut masih baik dan juga tidak rosak. Pastikan makanan tidak dihidangkan bagi sayuran mentah dan juga buah yang tidak dibasuh dengan sempurna. Basuh tangan dengan betul sebelum mengendalikan makanan. Selepas mengendalikan makanan, selepas ketandas, sebelum menggunakan peralatan, dan juga bila-bila masa jika tangan telah kotor. Berikut adalah tanda-tanda keracunan makanan yang boleh berlaku sekiranya pelajar ataupun orang yang makan makanan yang kita sediakan mendapat keracunan makanan. Yang pertama adalah pesakit akan berasa loya. Yang kedua, pesakit akan berasa muntah, sakit kepala dan sakit perut. Pesakit juga boleh merasa demam, cirit beret dan juga lemah anggota badan. Sekiranya kejadian keracunan makanan menjadi lebih serius, ianya boleh mendatangkan sehingga kepada kematian. Punca-punca berlakunya pencemaran makanan adalah yang pertama dari segi penggunaan bahan mentah ataupun ramuan itu sendiri, iaitu bahan mentah tersebut telah tercemar dengan pencemaran mikrobiologi, kimia ataupun fizikal. Pencemaran juga boleh berlaku dari pengendali makanan itu sendiri. Pengendali makanan tidak mengamalkan kebersihan diri yang baik. Pencemaran makanan juga boleh berlaku dari persekitaran, iaitu dari habuk dan juga udara yang tidak bersih. Bahan pembungkus juga boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan yang disediakan. Contohnya penyediaan makanan dengan menggunakan bahan pembungkus kertas surat khabar boleh menyebabkan pencemaran kimia kepada makanan yang disediakan disebabkan oleh karbon yang terdapat pada kertas surat khabar tersebut. Haiwan dan juga serangga perosak juga boleh menjadi punca pencemaran makanan kepada makanan yang disediakan. Peralatan memasak yang tidak bersih juga boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan. Dan yang akhir sekali, bekalan air yang tidak bersih juga boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan yang disediakan. Hendaklah dipastikan keracunan makanan dapat dielakkan dengan mempercayai deria dengan mengenali makanan rosak dengan kaedah lihat, hidu dan rasa. Pengusaha hendaklah lihat dahulu semua bahan mentah yang hendak digunakan dan lihat dulu keadaan makanan yang disediakan sama ada makanan tersebut masih lagi baik dan dapat dihidangkan kepada pelajar atau orang lain. Hidu dulu sebelum menghidangkan makanan tersebut. Hendaklah makanan tersebut
bau yang biasa seperti makanan yang biasa dihidangkan, tidak berbau busuk atau berbau masam, dan juga rasa sedikit sebelum ianya dihidangkan bagi memastikan makanan tersebut tidak basi dan juga tidak masam. Pengusaha hendaklah memastikan pengendali makanan di bawah kawalan melakukan 7 langkah mencuci tangan. Dengan yang pertama, memastikan pengendali makanan basuh tangan dengan sabun yang secukupnya. Kaedah yang kedua, gosok tapak tangan. Yang kaedah ketiga, gosok setiap jari dan celah jari. Kaedah keempat, gosok kuku di tapak tangan. Dan bagi kaedah kelima, gosok belakang tangan. Dan kaedah keenam, basuh tangan dengan air bersih yang secukupnya. Dan kaedah 7, keringkan tangan dengan tuala bersih atau tisu yang bersih. Kaedah 7 langkah cuci tangan ini perlu ditampal atau perlu dilekatkan di dinding di mana sinki cuci tangan disediakan di premis penyediaan makanan. Sekian sahaja sesi pembentangan untuk aspek keselamatan makanan dan kebersihan dalam penyediaan makanan. Sampai kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.